Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Madani. Saya Muhammad Dani Syahmi bin Omer, saya dari SMK Bandar Bantir. Kod sekolah BEA 1073. Novel Tenggelamnya Kapal Vanderwick merupakan novel Indonesia oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun dikenali sebagai Hamka 1908 hingga 1981 yang diterbitkan pada tahun 1938. Novel ini berkisahkan kegagalan percintaan antara Zainuddin, seorang laikat cukan, dan Hayati, seorang wanita tulen. Buku ini mempunyai 347 muka surat. Genre novel ini pula adalah romantik, drama dan fiksyen. Pada pendapat saya, novel ini sangatlah bagus walaupun pengakhiran yang menyedihkan, tetapi saya menyukai ceritanya. Novel ini mengisahkan tentang cinta yang tidak kesampaian disebabkan oleh perbezaan adat istiadat dan tidak direstui oleh orang tua. Elemen utama novel ini tentunya cinta, mengisahkan seorang pemuda bernama Zainuddin yang salah silah keturunan tidak sejati Minangkabau telah terpaut hati pada Hayati, seorang gadis Minang ketika beliau menduduki negeri Batipu dan juga negeri asal almarhum bondanya. Namun begitu, sayangnya Zainuddin tidak diiktiraf sebagai sebahagian keturunan asli Minangkabau lantaran konflik salah silah keluarganya. Maka sampai bila pun penduduk negeri Batipu menganggapnya sebagai orang asing. Justeru, apabila bibit awal perkenalan Zainuddin dengan Hayati melalui surat menyurat mulai dihidu lantas menjadi buah mulut orang ramai, malah sehingga difikirkan memberi aib kepada keturunan Hayati sendiri. Akhirnya, Zainuddin dinasihatkan untuk meninggalkan negeri Batipu, kemudian berpindah ke Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Zainuddin dan Hayati masih kekal berutus surat sehingga tali kasih antara keduanya terlerai apabila keberanian Zainuddin untuk cuba melamar Hayati ditolak keluarganya. Bahkan dijodohkan pula Hayati dengan Aziz, seorang lelaki yang zahirnya nampak berada dan lebih dihormati. Kisahnya tidak berakhir di situ, namun naratifnya terus bersambung dengan plot-plot baru yang lebih menarik sehingga pada akhirnya memberi jawapan mengapa novel ini dinamakan sebagai Tenggelamnya Kapal Vanderwick. Apa istimewanya novel ini? Baik, novel ini ia diangkat sebagai salah sebuah mahakarya seorang pujangga Islam. Keindahan sebenarnya adalah terletak pada lenggok bahasa yang digunakan oleh Buya Hamka dalam menyampaikan kisah ini, sehingga kan melalui surat-surat Zainuddin dan Hayati terasa sekali remuk redam kekecewaan antara mereka sampaikan hati berbisik, naif benar engkau Zainuddin. Antara mesej lain yang dapat saya perolehi ialah satu kritikan sosial daripada Buya Hamka sendiri terhadap masyarakat Minangkabau yang terlalu jumud mempertahankan adat berbanding mengutamakan kehendak-kehendak agama sama sebagaimana apa yang cuba disampaikan Buya melalui sebuah lagi novel, Merantau ke Delhi. Selain itu, Buya meninggalkan mesej penting untuk memiliki jiwa besar sambil melupakan kesan-kesan sejarah hidup yang lampau dalam meneruskan arus kehidupan. Bak kata anak muda sekarang, move on. Ini dizahirkan pada watak Zainuddin yang tanpa disangka ada sedikit rasa dendam pada Hayati sehingga memberi pengakhiran yang tak terjangka untuk kisah cinta mereka. Ada satu watak yang barangkali tidak terpandang tetapi ia main peranan penting sekali dalam novel ini, iaitu Bang Muluk. Watak Muluk ini mencerminkan sikap yang perlu ada dalam persahabatan, khasnya sesama Muslim itu sendiri. Walaupun berasal dari orang yang tidak baik disebut prewar dalam novel ini. Bang Muluk memperlihatkan seorang sahabat setia yang tak henti-henti memberi pandangan dan nasihat yang baik-baik kepada
Zainuddin. Antara petikan nasihat Bang Muluk, apa sebab hati akan dibiarkan bersedih dan bersusah di dalam alam ini, padahal lapangan kemuliaan dan perasaan bahagia terbuka buat semua orang? Bagi saya, novel ini cukup rencahnya dan itulah yang membuat ia kekal relevan merentasi zaman. Jika mahu bersendu dengan air mata dek hikayat cinta, ia sudah tentu ada. Namun, tenggelamnya kapal Van der Wijk sebenarnya memberi pembaca lebih daripada itu. Bacalah dan anda akan rasai sendiri keluar biasaannya. Sekian, terima kasih.